Tahun baru, azam baru. Apa azam kita pada tahun 2023? Saya, tahun 2023 adalah tahun untuk menabung emas. Saya Muhammad Amrul Muhammad Zuki merupakan Master Dealer Public Gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi ini adalah guru saya, mentor saya dalam bisnes dan juga dalam simpanan emas public gold ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita nak berkongsi berkaitan dengan azam. Apa azam kita tahun lepas dan apa azam kita tahun ini. Namun saya nak bercakap bukannya berkaitan dengan azam kita yang umum, tapi berkaitan dengan azam simpanan kita. Macam mana simpanan kita tahun lepas? Macam mana keadaan simpanan kita tahun lepas? Adakah bertambah banyak ataupun bertambah sedikit? Ataupun tidak ada simpanan langsung. Jadi tuan-tuan yang kena Allah Ta'ala, ramai orang dia menyimpan di dalam bentuk duit di dalam bank. Ada duit simpan dalam bank, ada duit simpan dalam bank, ada duit simpan dalam bank. Andai kata kita konsisten menyimpan 300 setiap bulan, menyimpan 300 setiap bulan, apa yang berlaku pada hujung tahun 2022 itu, kita tengok akaun bank, sepatutnya baki akaun dalam bank kita tu ada 3,600. Sebab apa kita simpan 300 setiap bulan? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Semua itu kita simpan 300. Mungkin ada dalam kalangan kita ni, saya pun buat secara auto debit. Setiap bulan RM300 akan masuk di dalam tabung haji. RM300 akan masuk dalam tabung haji setiap bulan. Saya sendiri buat macam tu. Saya sendiri buat simpan 300 dalam akaun tabung haji. 300 setiap bulan, 300 setiap bulan, 300 setiap bulan. Tapi tengok tahun ni, tengok baki akaun dalam tabung haji tu ada 1,000 lebih baru. Ada 1,000 lebih sahaja. Sepatutnya simpanan yang tahun lepas pun dah ada 1,000 lebih. Tambah dengan 3,600, sepatutnya ada 4,600. Ataupun ada 5,000. Sepatutnya macam tu baki simpanan. Namun apa yang berlaku ialah simpanan tu kekal juga 1,000 lebih tu. Saya tengok rupanya simpanan di dalam bentuk cash. Di dalam tabung haji tu, saya buat auto debit tu, saya simpan awal bulan, akhir bulan saya korek balik. Simpan awal bulan, akhir bulan korek balik. Seminggu sebelum terima gaji seterusnya, duit dah kering, duit dah tak ada, masa itulah korek simpanan balik. Pergi tabung haji, pergi ke akaun bank ATM, keluarkan duit tersebut. Jadi tuan-tuan, saya tengok bagi saya sendiri, dan ramai pengalaman orang-orang lain pun, kalau simpan dalam bentuk duit ni, simpanan tak lekat. Simpan bocor, simpan bocor, simpan bocor, simpan bocor. Simpan duit entah ke mana. Sebab tu dalam konteks kita menyimpan duit di dalam bank ni, sedikit demi sedikit, lama-lama tetap sedikit. Sepatutnya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tapi kalau kita simpan duit dalam bank, sedikit demi sedikit, lama-lama tetap sedikit juga. Sebab apa? Kita simpan, kita korek. Kita simpan, kita korek. Jadi, dah tahun lepas. Jadi, apa kata pada tahun ni kita tukar cara simpanan kita. Jadi, personal saya buat dua lah. Satu dalam bentuk cash, saya simpan juga. Satu lagi dalam bentuk emas macam ni. Emas-emas macam ni. Jadi saya tengok perbezaan dia apa dia? Perbezaan dia, simpanan yang saya buat secara cash masuk dalam tabung haji tidak lekat, berlaku kebocoran. Maksudnya simpanan saya tak bertambah dengan menjadikan duit-duit cash di dalam tabung haji ni. Namun untuk dalam simpanan dalam bentuk emas-emas ni emas tahun ni. Emas tahun ni yang saya keluarkan. Emas tahun ni yang saya keluarkan. Namun kalau saya simpan dalam bentuk emas macam ni, potensi untuk dicairkan, potensi untuk berlaku kebocoran simpanan tu tak berlaku. Alhamdulillah, ni kekal di tangan saya. Kekal di tangan saya. Alhamdulillah setakat ni
tidak ada apa-apa yang memerlukan untuk saya jual, tidak ada apa-apa yang saya nak tukar kepada aset yang lebih baik, insya-Allah emas ni masih ada di tangan saya. Namun apabila sampai waktu perlu menjual emas-emas ni, insya-Allah saya akan jual. Namun tuan-tuan, kalau Allah Taala nak bagi tahu apa, simpan di dalam bentuk duit tidak akan lekat. Simpanan kita tidak akan lekat kalau kita simpan dalam bentuk duit. Nak buat auto debit, rasa nak supaya konsisten ni. Nak buat auto debit, 300 masuk dalam tabung haji, 300 masuk dalam tabung haji. Tengok-tengok akhir tahun, simpanan tak ada pun 3,600 tersebut. Tengok-tengok baki sama dengan tahun lepas. Tahun lepas 1,000 lebih, tahun ni pun 1,000 lebih juga. Tapi saya simpan dalam bentuk emas. Dulu ada beberapa gram, dulu dah ada 20 gram, sekarang bertambah lagi 30 gram. Jadi saya tengok kalau simpan dalam bentuk emas, simpanan saya makin tahun makin bertambah, makin tahun makin bertambah. Sebab apa? Dia susah untuk berlaku kebocoran. Jadi tuan-tuan kepada Allah SWT, jadi tuan-tuan kepada Allah SWT, pada malam ini saya nak bagi cadangan. Bukan cadangan, saya nak mencadangkan. Dan saya pun akan amalkan perkara ini juga. Jadi tuan-tuan kepada Allah Ta'ala, untuk azam tahun 2023 ni, apa kata simpanan-simpanan yang kita buat secara auto debit dalam tabung haji ke, dalam ASB ke, dalam apa pun, kita tukar ke dalam bentuk emas. Sebab apa? Ini yang disarankan oleh pakar keuangan, termasuk mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dia bagi tahu apa? Duit kecemasan ni sebaik-baiknya di dalam bentuk cash. Namun bagi mereka-mereka yang susah sangat menyimpan duit-duit dalam bentuk cash ni, boleh difikirkan, boleh diusahakan untuk menyimpan di dalam bentuk emas-emas macam ni. Supaya apa? Supaya simpanan kita tidak berlaku kebocoran. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala, untuk tahun 2023 ni, andai kata kita konsisten menukar duit kita ke dalam bentuk emas, menukar duit kita ke dalam aset yang sebenar, dalam duit yang sebenar, iaitu emas. Kita konsisten menyimpan 100 je sebulan. Kita menyimpan 100 sebulan, iaitu simpanan kita lebih kurang kalau dalam nilai duit RM1,200 selama 1 tahun. Maka dalam bentuk gram kita akan ada 4.28 gram. 4.28 gram apabila kita konsisten menyimpan sebanyak 100 setiap bulan. Andai kata kita menyimpan 200 setiap bulan, iaitu dalam bentuk cash kita akan simpan RM2,400. Namun dalam bentuk emas kita akan dapat 8.57 gram. 8.57 gram, lebih kurang ada 1 dinar ni 4.25, seolah-olah kita ada 2 dinar. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Ada 3 dinar. Ada 2 dinar. 1 dinar, 1 dinar. Iaitu kita akan ada 8.57 gram. Dan andai kata kita menyimpan 300 setiap bulan, simpanan kita dalam masa setahun tu dalam bentuk cash 3,600. Maka simpanan kita dalam bentuk emas ialah 12.85 gram. 12.85 gram. Dan apa yang berlaku apabila kita menyimpan sebanyak RM400? RM400 setiap bulan. Dalam kiraan cash kita akan simpan sebanyak RM4,800. RM4,800, iaitu kalau ditukar ke dalam bentuk gram emas, maka kita dapat menyimpan sebanyak 17.14 gram emas. 17.14 gram emas. Dan andai kata kalau kita menyimpan 500 setiap bulan dalam bentuk cash sebanyak RM6,000 dalam masa 1 tahun, maka simpanan kita di dalam bentuk emas ialah 21.43 gram emas. 21.43 gram emas. Jadi itulah tuan-tuan anggaran simpanan yang kita boleh buat. Perancangan yang kita boleh buat untuk kita tukarkan duit kita dalam duit yang tipu. Sebenarnya duit kertas adalah duit tipu. Duit kertas adalah duit tipu. Kita tukar sahaja duit tipu tu kepada duit sebenar, iaitu duit emas. Mengikut bajet-bajet yang saya bagi tahu tadi, insya-Allah simpanan kita tidak akan berlaku apa-apa kebocoran. Jadi tuan-tuan, kalau Allah SWT nak bagi tahu apa, duit yang sebenar ialah emas. Duit yang sebenar ialah emas. Duit yang sebenar ialah emas.
Sebab apa? Sebab emas adalah aset yang tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya duit kertas tu adalah duit tipu sahaja. Kenapa duit tipu? Sebab dia hanya diletakkan nilai pada diri dia. Hakikat sebenar, duit kertas tu tak ada nilai. Sebab tu kalau kita tengok duit kertas, dia akan tulis duit ini sah diperakukan dengan nilai berapa? RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Hanya diletakkan nilai. Diri dia sendiri tu ada nilai ke tak? Sebenarnya diri dia sendiri tu tidak ada nilai. Seolah-olah macam kertas biasa sahaja. Cuma kerajaan yang meletakkan nilai terhadap wang kertas tersebut. Namun emas ni digelar sebagai God money. Gold is God money. Sebab apa? Sebab dia ada di dunia sebelum kita ada, dan dia kekal di dunia ni selepas kita tiada. Dan emas ni satu-satunya duit yang tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang buat emas. Dan insya-Allah kalaulah berapa banyak ada berapa tan emas ada dalam dunia, begitulah jumlah dia sampai kiamat. Jadi tuan-tuan bila Allah Subhanahu Wa Taala, emas adalah duit yang sebenar. Gold is God money. Itulah yang diberitahu oleh Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki bagi tahu apa? Gold is God money. Sebab apa? Dia tidak boleh dicipta dan ia tidak boleh dimusnahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Solehin, sahabat saya. Jadi terima kasih bersama saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan bila Allah SWT, anda kata kalau kita tengok simpanan kita tak bertambah, bekerja bertahun-tahun simpanan tak ada, bekerja lagi bertahun-tahun tidak ada simpanan, dah bekerja 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, simpanan tak ada. Ini something wrong. Ada perkara yang salah di dalam simpanan yang kita buat. Jadi kita perlu ubah strategi. Dulu strategi simpan dalam akaun bank. Ada duit simpan dalam akaun bank. Ada duit simpan dalam akaun bank. Tapi sekali kita korek, sekali kita keluarkan duit, telah memakan simpanan kita yang kita buat selama 5 bulan. Telah memakan simpanan yang kita buat selama setahun sekali kita korek. Jadi bagi mengelakkan perkara ni berlaku, tukar simpanan kita tu ke dalam bentuk yang lebih selamat. Itulah yang disarankan oleh kebanyakan pakar keuangan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, Tuan Azizi Ali menyarankan untuk kita menyimpan minimum 10% daripada gaji kita ke dalam bentuk emas, ataupun 10% daripada kekayaan kita ke dalam bentuk emas. Jadi tuan-tuan boleh baca buku yang ditulis oleh Tuan Azizi Ali berkaitan dengan simpanan emas ni. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan yang Allah SWT, macam mana nak memulakan simpanan? Macam mana nak memulakan simpanan dengan public gold ni? Dianya sangat murah, mudah dan patuh syariah. Bersama public gold ni ada satu program yang digelar sebagai Gold Accumulation Program. Program simpanan emas sikit-sikit. Nah, di-accumulate simpanan kita tu. Anda kata kalau kita mampu 100, boleh simpan 100 setiap bulan. Anda kata kalau kita nak menyimpan 200 setiap bulan, boleh mulakan 200 setiap bulan. Dan anda kata kita nak menyimpan 300 setiap bulan, boleh kita menyimpan 300 setiap bulan. Dan setiap bulan tu untuk komitmen diri kita. Kalau kita nak jadikan ianya komitmen. Hakikat sebenar, simpanan emas dengan public gold ni tidak ada apa-apa komitmen. Kita ada duit, kita simpan. Kita tak ada duit, kita tak menyimpan pun tak apa. Namun apa yang terbaik ialah kita menyimpan setiap bulan. Kita menyimpan setiap bulan. Dapat gaji simpan, dapat gaji simpan, dapat gaji simpan. Jadi tuan-tuan kalau Allah Ta'ala, pertama ianya mudah, boleh memulakan simpanan emas secara atas talian sahaja. Tak perlu pergi kedai, tak perlu beratur panjang-panjang, tak perlu redah tol, tak perlu berpanas-panas. Hanya atas talian sahaja, buka telefon, buka laptop, boleh tekan-tekan, dah kita dah boleh buat pembelian. Dan boleh keluarkan emas fizikal pun secara atas talian sahaja, tak perlu beratur pergi kedai untuk keluarkan emas fizikal. Yang kedua ialah murah, boleh bermula serendah RM100 sahaja. RM100 ni tuan-tuan akan dapat lebih kurang 1/3 gram. Lebih kurang 0.35 gram. Jadi keluarkan, boleh bermula dengan 100. Simpan lagi 100, simpan lagi 100. Jadi selama setahun akan dapat 4.25 gram tadi. Iaitu 1 dinar lebih kurang. Jadi tuan-tuan kepada Allah SWT. Dan anda kata, dan yang ketiga ialah patuh syariah.
Ini yang paling penting sekali. Simpanan emas mesti patuh syariah. Simpan emas mesti dapat emas, bukan hanya dapat nombor ataupun angka yang berada di awangan. Apabila berlaku sistem breakdown, angka-angka yang ada dalam akaun tu lesap, tak tahu pergi ke mana. Sebab tu tuan-tuan, emas adalah satu-satunya duit yang paling selamat sekali. Sebab apa? Sebab kita, emas-emas ni ada pada tangan kita, kekayaan ada pada diri kita. Kita berlaku bencana, kita boleh bawa lagi. Berlaku peperangan, kita boleh bawa lagi. Dan emas satu-satunya aset yang tidak akan jatuh kosong. Jadi sebab itulah tuan-tuan fillah Allah SWT, nak memulakan simpanan emas pertama, boleh WhatsApp saya. Klik sahaja link WhatsApp di atas, kontak saya akan bimbing tuan-tuan A sampai Z, insya-Allah. Sama-sama kita menuju kepada 1 kilo untuk satu keluarga. Sama-sama kita menuju 1 kilo, 1 kilogram emas untuk satu keluarga. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.